Okey, satu lagi berita baik ialah Timbalan Pengarah Sektor Dasar dan Penyelidikan Kurikulum Puan Noraini yang memberi overview yang pertama tadi kan. Beliau akan saya jemput semula untuk menjawab beberapa persoalan yang diutarakan dan memberi penerangan tentang beberapa perkara lah. Baiklah, saya jemputkan Puan Noraini sekiranya dah bersedia. Perkara pertama ialah berkenaan dengan siapakah sasaran program kita. Okey, berkenaan dengan RPH. Sebenarnya Kap 3 ini tidak memerlukan tuan-tuan dan puan-puan untuk buat RPH yang berasingan. Kerana PDP berjalan serentak. Yang berlaku ialah pendekatan terbeza dekat dalam kelas. Jadi saya harap ini bukannya satu perkara yang kita anggap aktiviti yang membebankan. Tak perlu ada dua RPH yang berbeza. RPT yang sama. Kerana dia berlaku serentak. Ya tuan-tuan dan perempuan, so adakah RPT 4 minggu kap ditulis seperti biasa? Ya, ditulis seperti biasa mengikut PSKP. Sebab daripada awal tadi saya dah tegaskan bahawa sebenarnya kita gunakan dokumen standard kurikulum persekolahan. Ya, kita tidak akan untuk kap 3 kali ini kita tidak menggunakan dokumen penjajaran kurikulum. Dan mereka kita harap dapat menggunakan kurikulum semasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ada yang bertanya, boleh tak guna mata pelajaran lain? Sekali lagi kita tegaskan, PPK mencadangkan 4 mata pelajaran ini kerana ini adalah mata pelajaran yang kita sangat tekankan tentang asas literasi, numerasi dan STEM. Walau bagaimanapun, jika sekolah-sekolah fikir nak buat semua mata pelajaran, terpulang kepada keupayaan masing-masing. Okey. Yang kedua, adakah sekolah yang tidak ada kumpulan murid TP1, TP2, TP3 dan tak ditaksir ni perlu buat juga? Dah pun kita tegaskan tadi. Sasaran hanya kepada murid TP1, TP2, TP3 dan murid-murid yang tidak dapat ditaksir ataupun belum ditaksir. Tetapi kalau sekolah tu tidak ada kumpulan murid ini, saya fikir tidak perlulah tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya buat kap 3. Unless tuan-tuan dan puan-puan tetap fikirkan bahawa TP4 itu masih lagi tuan-tuan sendiri ragu betul ke berada pada TP4. Ya, tetapi yang kita syorkan ialah TP1, TP2, TP3 dan murid yang belum ditaksir. Sekali lagi juga saya tegaskan bahawa perancangannya adalah maksimum 4 minggu. Maksimum maksudnya jika selepas pelaksanaan kap 3 pada minggu pertama dan kedua, tuan-tuan dapati bahawa murid-murid ini dah boleh cope up dengan murid-murid lain, maka tuan-tuan dan puan-puan, bagi sekolah tuan-tuan dan puan-puan, hanyalah sekadar 2 minggu. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan fikir perlu habiskan sehingga 4 minggu, by all means kita persilakan tuan-tuan dan puan-puan. After all, kaedah pelaksanaan ini fokus kepada kemahiran asas. Ya, kita dah cakap kemahiran asas. Okey. Ada yang tanya, tingkatan 1 macam mana mereka baru masuk sekolah menengah dan sebagainya. Seperti yang kita kata tadi, daripada awal tuan-tuan dan puan-puan, semua murid-murid pun dah ada pelaporan PPD mereka. Jadi kita akan ambil laporan PPD tahun 6 itu dan lihat. Walau bagaimanapun jika guru-guru di tingkatan 1 fikir tak berapa nak percaya, dan you boleh diagnose sendiri betul ke mereka tu berada di tahap penguasaan yang berkenaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan juga, saya ingin tegaskan bahawa kedudukan sasaran murid-murid ini sebenarnya mengikut mata pelajaran. Therefore, ada murid yang mengikuti kap 3 bagi mata pelajaran bahasa Melayu sahaja.
Ada murid-murid yang duduk dalam KAP 3 pada mata pelajaran matematik sahaja. Kerana dalam mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris mereka dah pun sampai ke TP 5 dan TP 6. Therefore dia tak perlu ikuti KAP 3 untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So dia adalah bersifat individu. Kalau dia perlukan dalam mata pelajaran yang berkenaan, maka dia duduk dalam sasaran kumpulan ini. Jadi bukanlah murid bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains itu dikumpul bersekali. It could be ada 12 murid dalam sains, tetapi ada 20 murid dalam matematik, ada 5 murid dalam bahasa Inggeris dan mungkin 4 murid dalam bahasa Melayu. Dia adalah individually subject based. Okay? Okay, saya nak beri sedikit rumusan tentang pedagogi terbeza ni. Seperti yang dimaklumkan oleh Carol Ann Tomlinson, dia adalah the mother of pedagogi terbeza ni lah. Okay, beliau memaklumkan differentiation, keterbezaan ini is simply a teacher attending to the needs of a particular student or a small group of students. Okay, macam yang kita kata tadi lah, secara berfokus, secara individu ataupun dalam kumpulan ya. Rather than teaching a class as though all individuals in it were basically alike. So itulah sebenarnya hasrat pelaksanaan KAP 3 ini ya, rakan-rakan KPM sekalian. So hadirin yang saya hormati, tamatlah sudah taklimat KPM Perkasaku Siri 5 pada hari ini. Murid pelbagai tahap penguasaan, mengikut PDP kita terbezakan. KAP 3 guru memang dah amalkan. KPM sekadar membugarkan. Okey tak? Kalau okey bagi saya thumbs up ya.